الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kali ini kita sambung muka surat 24 dengan 25. Kita baca dua muka surat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Kemudian surah Jin ayat 19. Wa annahu lamma qama 'abdullah لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا Kemudian ayat 21-22 surah Al-Ghashiyah ke surat 25. Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an ahlullah wa khassatuh. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين يا رب العالمين.
Kadang-kadang saya tak terjemah tuan-tuan supaya tuan-tuan orang kata belajar memahami secara langsung makna-makna doa tu. Kadang-kadang kalau kita terjemah sentiasa kita fokus terjemah, tapi kita fokus perkataan yang kita doa tu. Kan, macam wahai, itu minta, ya Allah engkau bimbingkan aku, bagi kami, min amrina, dalam semua urusan kami. Bimbing, bantu, tunjuk, boleh kita terjemahlah. Rasyada ni ialah jalan petunjuk yang boleh menyelesaikan masalah kita. Baik, untuk ayat pagi ni surah Jumaat, ayat 2, firman Allah tentang sifat-sifat pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa, dia tu Allah, alladhi, dialah Allah, alladhi, sifat Allah tu, ba'atha, yang dialah telah mengutus, ba'atha bangkit ataupun utus, fil ummiyin, di kalangan al-ummiyin. Al-ummiyin kita dah faham, iaitu orang-orang yang ataupun bangsa yang tidak ada kitab dari Allah. Dia panggil ummiyin. Satu daripada terjemah ialah ummi ialah bangsa yang tidak ada kitab dari Allah Subhanahu wa taala sebelum ini. Ataupun ummiyin ini ialah pandangan lain, dia kata orang Arab. Orang Arab yang tidak boleh membaca dan menulis. Orang-orang Arab yang tidak boleh membaca dan menulis. Nabi datang daripada orang ini. Kemudian Allah ajar dia. Yang ketiga ialah dia kata al-ummiyin ni tak kira sama ada bangsa Arab ataupun mana-mana bangsa yang dia sifatnya tidak membaca dan menulis, dan tidak ada kitab yang diturunkan ke atas mereka. Jadi ummiyin ini, Rasul ni datang daripada golongan seperti ini. Rasulah, seorang Rasul. Dan Rasul ini minhum, dari kalangan ummiyin. Dia sebut lagi minhum, minal ummiyin. Daripada Rasul ni termasuk ummiyin. Rasul ni termasuk orang yang tidak boleh menulis dan membaca. Dan Rasul ini juga tergolong di kalangan umat yang tidak ada kitab dari langit, seperti mana ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dan dia tidak termasuk ahli kitab, ummi ini. Ummi ini tidak ahli kitab Yahudi Nasrani, tak termasuk. Rasul ni dia ummiyin, diajar. Bila Rasul ni dia akan kait dengan Jibril yang mengajar dia segala ilmu berkaitan dengan alam, pegangan akidah, berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan akhlak. Di mana Rasul ini setelah mendapat ilmu daripada Jibril alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru kepada nabi kita, lalu Rasul ini yatlu alaihim. Makna sebelum yatlu ni mesti dia kena ada ilmu dulu. Siapa yang mengajar Rasul ini? Jibril alaihissalam. Siapa yang mengutus Jibril? Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu Rasul ini berkemampuan, walaupun asalnya dia tidak belajar. Kita nak hujah kat mana? Hujah daripada ayat Iqra, kan, surah Al-Alaq. Iqra ma ana biqari'in, Iqra ma ana biqari'in, Iqra. Lalu Jibril ajar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya Nabi ajar. Apa ni Jibril ajar? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi nak cepat-cepat ingat. Lalu
ditegur oleh Jibril bahawa Allah akan tentukan kamu boleh mengingatinya. Gitu. Jadi kita boleh kaitlah untuk ni ayat Rasulan minhum ni kait dengan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah ajar melalui Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu baru Nabi ni yatlu alaihim. Dia pun keluar kepada kaumnya. Apa dia buat? Yatlu. Yatlu ni seorang ni. Waw ini bukan waw jamak ni. Waw daripada tala. Tala yatlu tilawah. Waw tilawah. Bukan waw makna yatlu ramai. Mereka tak. Dia makna daripada tilawah. Kan tilawah ada waw. Ini waw tu lah ni. Yatlu, dia Rasul itu setelah dia berilmu, dia memahami kitab Allah, yatlu, dia sampaikan, membaca alaihim tu ke atas mereka tu al-ummiyin, di kalangan ummiyin ni. Jadi ummiyin di kalangan sahabat pun ummiyin juga. Tapi bila Nabi yatlu alaihim, berubahlah daripada ummiyin kepada ulama, kan? Daripada kita tidak selalunya ummiyin, walaupun asalnya kita tak erti apa, tak ada kitab, tetapi bila diajar kita berubah. Pentingnya di sini nilai ilmu, nilai ilmu walaupun asalnya ummi. Jadi yatlu alaihim, atas mereka tu termasuklah ummiyin. Ummiyin ni siapa? Orang Arab. Ada tak selain daripada orang Arab yang belajar dengan Nabi? Ada. Bilal bin Rabah, dia asalnya ummi juga sebab dia tak reti juga. Maka ummi ini tidak saja orang Arab, mana-mana orang yang tidak boleh membaca menulis ataupun tidak ada kitab yang diturunkan, maka termasuk ummiyin. Maka Nabi baca ke atas mereka. Salman Al-Farisi, orang Farsi, dia bukan orang Arab, tapi dia ummiyin. Dia dah tahu tentang ini, tapi dia menerima Islam. Gitu. Yatlu alaihim. Orang Melayu kalau ada masa tu pun termasuk. Dan orang Melayu sekarang ni, kalau kita orang yang tak erti pun, bila Nabi baca, jadi Nabi tak ada nak baca kerana kepada orang Melayu. Kata Nabi, al-ulama warathatu al-anbiya. Maka ulama-ulama yang ambil ilmu, ambil talaqi dengan tabi'in sapa kepada Nabi itu, dialah mengganti ataupun menjalani tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu kita faham. Ayatihi ni ayat-ayatnya. Nya tu rujuk kepada Allah. Ayatihi ayatullah. Apa ayat, maksud ayat di sini? Adakah ayat Quran? Kalau terjemah di bawah itu dia kata apa? Yang membaca ayat-ayatnya, nya tu Allah lah, kepada mereka. Alaihim, dia terjemah kepada mereka, ke atas mereka. Membaca ke atas mereka ayatihi, ayat-ayat Allah. Salah satu terjemah yang sesuai di sini, yang jelas ialah ayat ni ialah ayatul qaun. Ayatul qaun. Al-kaun. Kaun ni alam. Kita tengok langit, ada pencipta. Kita tengok bumi begini, ada pencipta. Tengok angin, ada orang yang mencipta. Itu makna ayati. Bukti-bukti kebesaran Allah. Sebab apa kita kata ayatuhu di situ, ayat-ayat bermakna ayatu al-kauni, ke kauni, kauni. Kain. Kain ni maknanya alam semula jadi. Ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia baca ke atas mereka nilai-nilai ketuhanan pada kejadian ini, wa yuzakkihim. Tugas kedua Nabi, zakka yuzakki, tazkiyah. Bukan tazkirah, tazkiyah. Tazkiyah ni ialah daripada zakat. Zakat ialah bersih, kan? Maknanya Nabi membersihkan jiwa-jiwa ummiyin
yang mengikut Nabi ni daripada jiwa yang syirik. Jiwa yang syirik kepada Allah. Dia buang sifat-sifat syirik. Sebab orang Arab ni, Ummi ni, sebelum ni dia duk sembah berhala, sembah pokok, sembah malaikat berbagai-bagai. Dia salah. Makna jiwa dia tak bersih, akidah dia tak bersih. Maka Nabi membaca ayat-ayat alam ni Allah cipta. Maka kamu tak boleh sembah berhala, sebab berhala ni dicipta oleh kamu. Dia bersihkan jiwa. Maka bersihlah kita, i'tiqad kita, pegangan kita bersih. Itu makna yuzakkihim. Tazkiyah ni kalau kita kata zakat ni dia boleh bersih apa? Boleh bersih dalam jiwa kan? Kita bayar zakat, bersih tangan kita, tak bersih tangan kita. Bersih hati. Nah, bersih hati, nampak akhirat. Kalau zakat tak bayar, tak nampak akhirat. Nampak dunianya sebab dia terlindung. Zakat tu tak ada. Gitu. Jadi Nabi SAW dia baca kaun ini, kemudian dia bersih mereka. Lepas tu wa yu'allimuhum alkitab. Alkitab ni baru Quran. Alkitab ni baru Quran. Al-Quran. Sebab apa dia sebut alkitab, tak sebut Al-Quran? Alkitab ialah asyai'ul maktub. Bacaan yang tertulis. Maknanya ni kitab dipanggil. Kita panggil Quran bila kita baca. Quran ialah bacaan. Alkitab ia sesuatu yang ditulis. Jadi Quran tertulis, dia panggil Alkitab. Dzalikal kitab la raiba fi. Tapi masa turun dia tak kata kitab. Dia kata apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Quran. Masa tu belum ditulis. Apa tak? Ataupun dia guna sebelum makna Alkitab al-mahfuz. Kitab yang tertulis di Lauh Mahfuz, tulis juga. Gitu. Maknanya dua maksudlah. Alkitab ni makna yang tertulis di Lauh Mahfuz, ataupun Alkitab ni telah ditulis setelah diturunkan. Kalau kita tengok dalam surah Baqarah ayat 1 berapa tu? 1 Syahr Ramadan, ayat berapa? Syahr Ramadan allazi unzila fi 184 kot. 184 kan. Itu dia guna Quran, unzila diturunkan fihi al-Quran. Dia sebab Quran ini tidak dibukukan lagi. Jadi dualah. Wal hikmata, maknanya wa yu'allimuhumu al-hikmah. Hikmah ni hadis Nabi, termasuklah hadis qudsi. Hadis qudsi ni hak Nabi lafazkan tetapi maknanya daripada Allah. Hadis qudsi. Dan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Nabi pun bukan Nabi wa ma yantiqu anil hawa kan? Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak cakap ikut kehendak dia. Tapi dia cakap walaupun hadis itu kita panggil, tapi ia adalah datang daripada ilham atau wahyu daripada Allah SWT, sehingga dia buat hadis. Bukan dia buat, maknanya dia sebut benda tu sehinggalah dijadikan hikmah ataupun ilmu. Hikmah di sini ialah ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sama ada hadis qudsi ataupun hadis-hadis sahih yang lain. Gitu. Okey, maka jadi apa? Orang ni dibacanya, difahamkan ayatul kaun, kemudian dibersihkan akidah dia, jiwa dia daripada syirik, daripada nifaq, daripada sifat-sifat mazmumah, maka bersihlah sahabat-sahabat asal walaupun mereka itu pada asalnya ummiyin. Dan mereka juga diajar kitab Al-Quran. Dia kenal, dia tengok dunia, dia kenal Allah dan dia bersih. Kemudian Quran pula memandu mereka. Kemudian hadis-hadis Nabi pula memandu mereka. Maka berubahlah mereka menjadi sahabat, ulama, orang yang disebut dalam surah Al-Hasyri. Orang yang disebut dalam surah Al-Hasyri. Walladzina ja'u min ba'dihim, ayat 10 kan. Orang-orang yang datang selepas mereka. Inilah selepas orang ni. Tabi'in ini mereka itu
walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, mereka sentiasa memohon kepada Allah empat perkara. Apa dia? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Doa ni ialah doa orang-orang yang datang selepas para sahabat, selepas Nabi dan para sahabat. Ba'dihim walladzina ja'u min ba'dihim tu sahabat, Rasul dan sahabat. Itu kebanyakan ahli tafsir menterjemahkan. Surah Al-Hasyr ini ialah satu surah yang mengesahkan perjuangan para sahabat, sama ada minal muhajirin yang datang ke Madinah ataupun Al-Ansar yang bantu muhajirin, bantu Nabi di Madinah. Dan mereka ini tergolong daripada orang yang digelar as-sahabah. Dan orang yang datang selepas para sahabat itu mereka berpegang teguh kepada empat, iaitu dalam doa yaqul rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Okey. Kita dah cerita dah yang tu kan dulu. Baik. Sekarang berubah mereka menjadi ulama, menjadi tabi'in yang mewarisi Nabi dan para sahabat. Walaupun wa in kanu, walaupun adalah mereka itu sahabat ummiyin tu, kanu tu makna al-ummiyin. Min qablu maknanya min qablu bagi depan tu kan. Dia bagi depan, min qabli kita kena baca. Tak boleh min qablu. Tapi dibaca qablu, min qablu kerana ada kalimah yang disembunyikan. Bila dia sembunyi, kadang-kadang tanwin dia sembunyi. Kitabin, qauman kan. Dia ada kalimah tersembunyi. Satu lagi jenis yang disembunyikan ada qablu ba'du. Dua kalimah ni dalam Quran. Kalau min qablu ataupun min ba'du, mesti selepas ba'du atau qablu tu ada kalimah yang disembunyikan. Bagaimana nak faham? Kita tengok situasi ayat. Sekarang ni apa kalimah yang tersembunyi selepas min qablu? Kita tengok ayat di atas, wallazi ba'atha fil ummiyin. Maka kalimah yang tersembunyi ialah ba'atha. Dah. Min qabli bi'sah. Dia kena tukar sikit Dia kena tukar kepada masdar. Tu ba'atha tu fi'il. Min qabli bi'satir rasul. Sebelum diutus rasul ni, mereka bagaimana? Ummi ni fi dhalalim mubin. Mereka itu lafi benar-benar. La tu makna benar-benar, fi berada dalam kesesatan yang nyata. Ummiyin, dia adalah ummiyin dan dia dalam jahiliyah sebelum itu. Min qablu ay min qabli. Kalau kita zahirkan yang disembunyi itu, dia kena baca qabli lah. Min qabli bi'satir rasul sallallahu alaihi wasallam hum la fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Tak apa sebelum datang Nabi. Tak apa. Ayat mana yang menyatakan bahawa kalau Rasul itu tidak datang kepada mereka, mereka tidak akan dipersalahkan. Ayat mana tu? Nak ngajar mana semalam? Saya dah jumpa satu ayat, maknanya orang yang tidak didatang kepada mereka Rasul, mereka bersih daripada taklif, tanggungjawab dosa. Ada ayat mana? Semalam saya mengajar di camp Pulapu. Ada ayat mengenai kerasulan. Ayat tak ingat. Nanti saya cek balik untuk masuk kat sini.
Elok tu ayat tu. Maknanya kalau sebelum, walaupun mereka fi dhalalim mubin, selagi mana tidak didatang dengan rasul, mereka tidak dihukum dengan hukum berdosa macam orang asli, kan? Ahli fitrah. Jadi kita ni tak boleh dah, sebab dah datang, kita dah terima. Orang asli, orang Cina yang belum. Tapi ana takut satu je. Kita duk kata dia tahu, kita tak pernah sampai pun. Kalau tengok di Nabi, yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kita baca ke kat tahu kafir, orang Cina, orang India, orang asli? Hak ni kita takut sekali. Nabi sifat dia yatlu, yuzakki, yuallim. Kan? Kita kau kafir, tu gini dah. Tapi tak pernah pun baca kat atas mereka ayat Quran. Anda dok lagi beri Quran kepada kawan sebelah, tapi tak baca pun, ajak baca sibuk-sibuk. Kita sibuk, dia tak. Hak ni kita takut sekali, kan Haji? Kena baca juga ke mana pun, jumpa sahabat, mari kejap aku nak baca kamu, aku nak cerita kamu. Allahumma alimni, Allahumma rzuqni, Allahumma ihdini ila dzalikas sabiy. Allah kurniakanlah kepada kita, kepada saya dan tuan-tuan rasa mampu untuk menyampaikan, membaca, membersih akidah dan mengajar Al-Quran dan hadis Nabi kepada orang-orang yang belum Islam. Ummiyin yang belum Islam, kerana mereka berada dalam dalal akidah. Ini berat juga ni, terasa ni, kan? Tuan-tuan dirahmati Allah. Itulah yang anda rasa hikmah ayat kita belajar hari ni. Wa in kanu fi dalal. Makna dalal ni Nabi baca, Nabi yuzakki wa yuallim, maka hilanglah dalal. Tapi ada di antara yang Nabi baca ke atas mereka, tapi dia tak berubah, tak ikut Nabi. Abu Lahab. Siapa lagi di kalangan keluarga Nabi, dibaca ke atas mereka. Nabi tak salah dah, sebab dah dibaca ke atas mereka. Kita ni macam mana suasana kita ni? Kalau dah buat, alhamdulillah, sesat tuan-tuan. Saya ni banyak lagi yang tak sesat ni, kan? Sahabat-sahabat yang non-Muslim, kawan tak baca. Ada ayat yang kata bila kamu berjiran dengan orang-orang yang kafir, maka bacalah ke atas mereka ayat-ayat Allah, pendengarkan. Itu satu ayat. Ini kita boleh masuk juga, kan? Dua ayat lah. Satu mengenai ayat yang tidak dihukum orang yang tidak sampai suruh. Ayat ni ayat anak kaca, ayat tidak hukum, tidak dihukum. Tuan-tuan kalau boleh tolong cari, boleh ke? Tidak dihukum. Kemudian ayat wajib memperdengarkan. Bukan wajib ke apa itu hukum tu, memperdengarkan. Tasmi', ayat tasmi' Al-Quran li ghairi Muslim, memperdengarkan Quran kepada orang bukan Islam, al-jari, yang berjiran. Gitu. Habis itu apa dah? Ingat kau sempat? Tak sempat je. Ayat satu lagi kita ambil. Wa annahu lamma qama Abdullah. Itu jelas dah kan? Itu ayat surah Jin. Okey, surah Jin ayat 19. Wa annahu, dan bahawasanya siapa tu? Biasa wa annahu ni ada dua makna dia. Dia hu tu dia tidak rajuk ke mana-mana. Ada juga jenis gitu. Makna lebih kepada bahawasanya. Nya tu maknanya cerita hak sebelum-belum ni umum, secara umum. Lamma, tak kala. Qama, berdirilah. Qama, berdirilah. Tak kala hamba Allah berdiri. Dia terjemah situ. Tapi lamma, tak kala
Qama, berdirilah Abdullah, hamba Allah. Siapa Abdullah ni? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yad'uhu, ya tu dia, dia tu Nabi, hu tu Allah. Dia berdoa. Yad'u di sini dengan makna ya'buduhu wa yaqra'u al-Quran. Sebab orang sembahyang. Yad'u maknanya ya'budu ataupun yusalli wa yaqra' al-Quran. Dia beribadat dengan solat dan baca Quran. Sebab bila dia sembahyang kan, dia baca Fatihah, dia baca Quran. Masa Nabi baca Quran, Nabi sembahyang, Nabi baca Quran, itu di mana dia baca? Kata ahli tafsir, Nabi baca dalam kebun tamar. Suatu ketika baca dalam kebun tamar, di tengah-tengah kebun tamar, Nabi sembahyang dengan para sahabat yang beriman, dengan Abu Bakar, dengan sahabat-sahabat yang beriman pada waktu itu. Jin mari. Ini surah jin kan? Jin mari. Bagaimana keadaan dia? Kadu yakununa alaihi libada. Kadu. Masa Nabi sembahyang dengan para sahabat dalam sebuah kebun tamar, tiba-tiba jin ini dengar, dia mari ramai-ramai. Bagaimana keadaan jin? Hampir saja jin-jin itu mendesak mengerumuninya. Dalam terjemah bawah tu, maknanya kadu, hampir-hampir, yakunu, menjadilah alaihi, atas Rasulullah dengan sahabat tu, ataupun itulah dalam ibadat masa Nabi baca Quran tu, alaihi alal Quran ke alaihi ala sama'il Quran, di atas mendengar Quran. Boleh juga kita kata alaihi ala sama'i al-Quran. Dia dengar Quran tu, dia nak dengar, dia nak tahu. Mari ramai-ramai libadah. Libadah ni orang kata, kalau kita pergi satu tempat yang luar biasa kan, tengok bola lah sudah, tiket murah. Macam mana? Tiket murah. Makna orang ni naik ke atas belakang, ni naik atas belakang, begitulah. Maknanya jin-jin ni bila dengar Quran luar biasa. Dia kata libadah ni maknanya jamaah ala jamaah. Kumpulan ni naik atas kumpulan atas belakang orang ni. Makna nak dengar sangat benda yang mereka tak pernah dengar. Subhanallah. Jin gitu dak. Kita Quran duduk depan kan. Subhanallah, bersyukurnya kita dapat Quran, tuan-tuan. Jin bila dengar, jin ni jin Arab ke jin Melayu kan? Jin Arab lah tu kan, masa tu kot. Jadi tak tahulah jin ni reti ke tak, sama je lah. Kalau dia orang jin sini tak reti. Mana? Wallahu alam. Gitu maknanya bertuahnya jin kerana boleh mendengar sehingga berebut-rebut untuk mendengar Quran. Ini nilai Nabi. Maknanya di sini kita nampaklah bila sembahyang Nabi baca kuat sehingga jin dengar. Jadi masing-masing mengerumuni untuk dengar ayat-ayat Allah. Dan mereka juga beriman. Mereka berdakwah dalam surah jin tu, kalau kita boleh tengok memang begitu. Habis itu ini akhlak Nabi lah. Nabi beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai yang kita boleh dapat di sini ialah beribadat dengan membaca Al-Quran. Itu satu nilai yang besar, yang kalau didengar oleh jin pun, jin akan payah nak sebut mengerumuni. Ni ada di sini pun, mengerumuni, jarang guna kan. Itu hebatnya Quran. Jadi kita bersyukurlah kita duduk bersama ni. Ayat sebelah tu kita sambung nantilah kan. Kita sambung sikit lagi. Kita berhenti syukur setakat itulah hari ni.
Nanti kalau kita cepat-cepat pun tak faham. Sebab ni walaupun pendek ni banyak ni ilmu di sini ni. Fadzakir. Ada ayat fadzakir bil Quran. Ini fadzakir innama anta muzakkir. Banyak benda-benda yang kita boleh belajar daripada dua ayat ni. InsyaAllah kita sambung esok cuti kan. Esok hari hari Malaysia. Kita cuti lah esok boleh. Lusa sama balik. Sebab ana ada hal. Isni kita sambung. Jadi anda nak bincang dengan Haji Rahman, mungkin Haji Rahman minta buat kuliah khas ke esok. Ya. Siapa buat? Ya. Oh, okeylah. Haji Rahman tak sebut. Tak apa. Jadi esok kita cuti untuk tadabbur, lusa kita sambung. Boleh? Esok mari jugalah cuti hak ni je lah. Mari kuliah khas lah. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca doa Nabi ni supaya tuan-tuan balik selamat, kita balik pergi mana pagi ni selamat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan tuan-tuan bacalah ma'thurat kalau ada masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.